Okay, hai, Assalamualaikum. Nama aku Zack. So, kita kembali ke channel Isa Hari and let's go. Okay, siapa yang kenal aku? Okay, macam biasalah. Aku memang suka cerita pasal kisah-kisah seram ni. Setiap kisah-kisah yang aku cerita, semuanya adalah kisah benar, bukanlah rekaan semata-mata. Okay? Ini semua ialah pengalaman aku sendiri. So, aku akan cerita setiap pengalaman aku lah. Macam kalau siapa yang kenal Hezman Huzay, Hezman Huzay. Aku minat gila dan aku follow dia punya YouTube. Aku suka dia punya episod bersama dengan Kak Hanan, Uncle Sister. Aku tak tahu Kak ke sebaya dengan aku ke, aku tak tahulah kan. Sama dengan dia, Uncle Sister. Sekarang ni aku nak cerita pasal pengalaman aku. Masa tu aku umur Darjah 4 umur apa apa-apalah kan. Otak aku hilang lah. Darjah 4. Okay, masa ni kejadian ni dekat sekolah kebangsaan. Masa ni kita orang ada camp juga. Mesti camp kan. Pasal camp pemimpin. Masa tu aku ketua kelas, so aku join lah camp ni, camp untuk pemimpin. Malam tu kita orang tidur dekat bilik tayangan. Sebelah bilik tayangan mesti confirm bilik tayangan ni dekat dengan bilik muzik kan. Korang pun tahu kalau bilik muzik ni mesti orang ramai yang kata seram lah, apalah kan. Aku tak tahulah kat korang punya sekolah macam mana. Tapi kat sekolah aku ramai yang cakap macam tu lah. Kat belakang sekolah, dekat belakang bangunan. Aku tak ingat bangunan tu blok apa nama, tak tahulah. Tapi bilik muzik dengan bilik tayangan tu belah hujung sekali. Dia tingkat 2, second floor. Ramai yang cakap belakang bilik muzik tu ada jumpa seorang budak lah. Budak yang tak ada muka. Dia tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut lah. Tak ada muka lah kan. Macam tu. Okay, malam tu kita orang tidur kat bilik tayangan. Sebelah bilik tayangan tu bilik muzik. Bilik tayangan tu penuh. Memang ramai duduk kat dalam tu. Aku tak ingat lah cikgu ada join sekali ke tak. Masa tu kita orang tidur, pintu kayu tak tutup tau. So kita orang boleh nampak yang kat luar. Cuma grill je kita orang rapatkan. Tapi tak lock, tak apalah. Senang kalau ada cikgu nak datang ke apa. Ada emergency case, tak ada macam kelang kabut ke apa kan. Permulaan cerita ni biasalah budak-budak kan. Bila budak-budak ni kalau cerita kisah seram ni, kadang diorang suka bawa main tau. Bila diorang suka bawa main ni, mulalah mulut semua nak cakap besar. Cakap itu, cakap ini kan. Aku ingat lagi situasi tu. Aku punya tempat tidur, ya Allah, aku tak tahulah, nasib aku memang malang lah kan. Aku punya tempat tidur tu betul-betul hadap pintu. Betul-betul hadap pintu yang kau boleh nampak kat luar. Walaupun malam ada juga lampu kat sekolah tu, tapi kau still rasa macam malap lah, macam gelap je, macam ada yang tak kena kan. Malam tu aku rasa macam dah tak sedap hati lah. Aku tak apa dengan budak tu. Aku pergi pun sebab aku ketua kelas, so pergi lah, kena pergi jugalah camp tu. Elok aku tidur terlentang, mata aku pandang kat luar. Aku pun bangang juga tengok kat luar kan. Tengok kat luar, aku tenung fikir apa benda lah budak-budak ni sembang kan. Tak kerti nak tidur ke, dah lewat dah ni. Esok ada lagi event, aktiviti. Esok ada lagi aktiviti nak kena buat. Kau nak kena bangun pagi, pukul 4 pagi kau kena bangun tu semua. Lepas tu aku dah banyak kan. Tadi aku cakap kan. Aku macam mengamuk lah lepas tu. Aku mengamuk macam aku nak tidur ni. Dah lah bising macam aku nak tidur semua kan. Lepas tu budak-budak tu bising lagi kan. Diorang jerit lagi. Diorang cakap, "Weh, aku nampak hantu," macam tu. Ni aku pun banggang, aku pergi cari lah kan. Betul ke budak ni nampak kan. Aku tengok lah kat luar. Kau tahu tak, elok aku tengok kat luar, ada sosok lembaga hitam yang sebesar-besarnya. Badan dia besar dan tinggi. Tapi dia bukan straight tinggi tau. Dia yang besar, dia lepas dia daripada pintu tu. Nak katakan bahu dia tu betul-betul atas pintu yang paling atas.
Lepas tu, lagi. Uish, di paling atas tu. Tapi kepala dia, kalau kita boleh tengok bentuk badan dia lah kan. Kepala dia tu macam membongkok macam tu. So dia besar dan dia membongkok ujung dia macam tu. Jalan. Besar aku tak tahu nak cakap macam mana nak terang engkau. Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Besar dia jalan sambil macam kita nampak macam dia membongkok tunduk bawah. Tak nampak muka. Saya tak nampak. Dia hitam saja. Lembaga lah orang panggil lah. Lembaga hitam. Kita tak tahu muka dia menghadap mana. Kita tak tahu dia pandang kita ke. Dia pandang tempat lain ke. Kita tak nampak benda tu. Sebab memang aku nampak time tu hitam. Si hitam-hitamnya. Dia lintas daripada pintu bilik kita orang. Bilik tayangan yang kita orang tidur malam tu. Dia lintas slow. Aku syak bawah. Kau kalau manusia jalan kan mesti kita nampak macam kita punya pergerakan jalan tu kan. Ini tak steady macam kau naik skateboard. Macam jalan straight pergi. Aku tengok daripada dia muncul tu hadapan pintu. Dia bukan tiba-tiba muncul. Dia kira macam dia daripada bilik sebelah lalu bilik tayangan jalan slow way. Aku tak tahu dia perasan aku tengok dia apa sebab aku pun ikut lah mana dia pergi. Dia jalan, dia pergi bilik muzik. Bilik muzik dia jalan. Bila aku dah macam dah tak nampak dah aku macam turun aku ambil selimut aku tutup. Aku tidur terus lah time tu. Tu kejadian aku masa aku dah jam 4 dekat sekolah rendah. Okay, next cerita masa ni aku dekat UiTM. Aku rasa aku dah pernah cerita dekat UiTM. Masa tu aku SEM 1. UiTM apa tak boleh cakap lah. Tapi yang pasti bukan Shah Alam lah kan. UiTM. Masa tu aku SEM 1. Aku satu bilik dengan budak-budak art tau. Budak-budak art ni siapa yang ada member art boleh tahu lah. Diorang takkan tidur awal. Diorang jenis tidur pukul 2-3 pagi punya. Nak siapkan diorang punya assignment. Jenis assignment yang kau boleh conteng kat dinding. Kau pusing-pusing buat circle. Aku tak tahulah assignment budak-budak art ni macam mana. Sebab aku bukan budak art. Aku budak science com lah. Lepas malam tu kita orang tengah huha-huha. Biasalah student kalau dah tidur lambat, lagi-lagi jenis yang satu kepala, kau akan bising lah 24 hours sebab semua tak tidur. Memang kebanyakan kat blok aku tu semua budak-budak art. Diorang buat kerja kat luar tau, bukan buat kerja dalam bilik. Diorang buat kerja kat luar. So semua bilik budak-budak yang ada student art ni, dia akan buka pintu macam tu lah biar terbuka. So orang lalu lalang kita boleh nampak tau. Lepas tu masa tu aku tolong lah member aku yang budak art tu buat dia punya assignment sekali, join lah kan. Supaya dia boleh siap cepat dan aku boleh tidur cepat. Elok-elok tengah tolong kan. Kau pun menghadap pintu. Aku cakap aku ni malang, kau tahu tak? Malang. Aku menghadap lah pintu yang terbuka yang boleh nampak luar. Elok-elok tengah gelap-gelap kan. Gelap-gelap. Sup. Ada benda putih terbang. Sup. Aku dah fikir, aduh, nak kata baju jatuh, dia pergi ke atas kan. Nak kata orang baling untuk orang atas, aku tingkat paling atas. So aku tak tahu benda kain putih terbang sup pergi. Aku dah macam terdiam. Alamak, budak-budak bilik ni tak tahu yang aku boleh nampak benda tu. Yang senang nampak, tak ada. Budak-budak lain tak tahu. Buatlah, sambunglah buat kerja. Tak nak nampak apa-apa, tak nak member perasan apa-apa kan. Cuma aku macam bagi hint lah. Aku cakap, cepat lah siapkan. Aku nak tidur lah, cepat lah. Tak boleh ni kan. Lepas tu dekat luar tu kecoh sebab cakap ada burung hantu. So aku fikir, maybe burung hantu tu yang aku nampak terbang tu. Sebab burung hantu tu pun memang warna putih. Besar tau. Dia duduk dekat bumbung kita orang punya warden. Warden yang panggil dulu, aku tak ingat lah. Kira macam bilik kita orang tu bilik yang ke 1, 2, 3, 4. 4 yang terawal bilik tu. Kat keluar, weh, burung hantu. Besarnya. Tengok tu. Tengok, aku pun ambil lah kamera. Nak ambil gambar lah kononnya. Tak pernah nampak burung hantu sebesar pun ni kan. Warna putih pula tu. Macam cerita Harry Potter. Burung dia putih besar dia duduk kat atas bumbung warden tu. Elok aku nak ambil gambar kan. Dekat dalam kamera tu tak ada dia.
Dekat dalam skrin kamera tu tak ada dia. Bila aku tengok balik, dia ada kat bumbung tu. Bila aku nak ambil gambar, dia tak ada kat dalam kamera. So aku macam, benda ni. Lepas tu aku tengok budak-budak lain semua nampak je. So bukan aku seorang lah kan. Bukan aku seorang lah je yang nampak. Cuma macam budak-budak tu tak tahu apa-apa. Itu apa. Cuma aku je yang perasan bila aku nak ambil gambar, dia tak ada kat dalam kamera. Dia tak nampak dalam kamera. Bila tengok depan-depan, kita nampak dia kat situ. So aku tak tahulah tu apa benda. Tapi memang rupa dia memang burung hantu lah. Burung hantu siapa yang mata bulat kan. Dia punya sayap macam cantik lah. Memang cantik, warna putih pula tu. Itu yang kat UiTM. Lepas tu masa tu aku SEM 1 ni. Yang ni kat UiTM yang sama. Masa tu aku SEM 2. Di bilik yang satu bilik ada 3 katil. So satu katil dah berdeka, satu lagi katil single. Lepas tu member aku yang duduk kat katil single tu, dia tidur dengan kawan dia. Aku tidur kat atas katil dah berdeka yang dekat atas. Kita orang tengah huha-huha ni, kan. Lepas tiba dia tidur kan. Bila katil dah berdeka, kau pusing. Yang dekat, bukan menghadap dinding lah, sebelah lagi lah kan. Kau pusing macam tu, nak tengah nak mama-mama yang tidur ni kan. Kau nampak makhluk ni. Macam biasa, nasib malang. Macam biasa kau tengah toleh, kau nampak benda ni berdiri steady punya, tengok kau tengah tidur. Mak weh, ingat balik. Dia tengok kau tengah tidur macam ni. Dekat weh. Katil dah berdeka. Bila kau dah tidur kat paling ujung, kau tengok buka mata, dia betul-betul ni. Ini muka aku. Ni muka aku ni kan. Nampak? Ni muka aku. Dia betul-betul kat sini. Tak ke kau terkejut? Aku terus macam aku pusing slow menghadap dinding weh. Tidur. Macam fikir kat tu. Pusing-pusing ni. Janganlah kau sentuh aku. Janganlah sentuh aku. Benda sebab aku dah banyak kena kan. Yang kes tidur sekali dengan aku dalam bilik tu. Kan dia peluk kan. Kita boleh rasa dia sentuh bau kita kan. Aku fikir macam, janganlah sentuh aku. Tapi dalam masa yang sama aku nak tahu dia ada lagi ke tak situ. So aku toleh balik. Bila aku toleh balik, aku buka mata. Tak ada. Lepas tu macam aku mencari lah. Bangang juga. Aku mencari tak ada. Okey, tak ada. Lepas tu aku tidur. Nak cuba tidur balik kan. Lepas tu aku, bila kau lelap mata macam ni kan, bila kau rasa macam ada objek dekat dengan kau, kau akan nampak macam ada benda tau. Try buat kau tutup mata. Kau rapatkan tangan kau kat sini. Kau rasa macam ada yang dekat dengan kau macam tu. Aku rasa benda tu. So aku buka lah mata. Bila aku buka mata, aku nampak lembaga hitam yang besar. Dia tengah bercangkung lah kot sebab dia macam pendek. Aku nak buat macam tu pun kat ruang kereta ni tak boleh nak buat sebab kecil. Okay. Aku cerita bahagian katil single member aku lah. Okay, ni katil dah berdeka. Macam mana aku cakap. Nanti kau tengok lukisan ni, aku ada lukis. Katil dah berdeka, aku letak kat atas. So bila aku toleh yang bukan bahagian dinding, yang aku nampak benda yang tutup depan muka aku tu, dia akan ada almari. Lepas ada katil single. Dekat katil tu dia ada almari kecil yang rendah punya untuk diorang, untuk yang pengguna katil single tu punya almari yang tu. Lepas tu member aku dia tidur kepala yang membelakangkan, kepala dia dekat bahagian almari. So kita tak nampak muka dia lah, tertutup dengan almari kan. Kaki dia dekat ujungnya almari yang lagi satu. So kita nampak kaki dia je. Aku toleh-toleh, ada lembaga hitam. Dia punya bentuk macam tengah bercangkung sambil membongkok. Tengok member aku tu yang tengah tidur. Aku nak tunjuk gak lah keadaan dia. Aku takut kau tak faham. Dia macam bercangkung macam ni kan. Tapi dia tengok kau tidur macam tu. Dia tengok. Dia tengok kau tidur macam tu. Cakap, aku tengok yang macam, member aku. Macam tu. Nak bagi tahu dah tidur. So aku tengok. Astagfirullahaladzim. Tak macam tak berkedip lah mata kau tengok benda tu. Sebab lembaga hitam tu dah duduk kat ujung katil tu.
tengok member aku tu tidur macam tu. Besar yang membungkuk. Macam dalam gambar yang aku lukis. Aku ada lukis. Tak kena cerita aku ada lukis situasi tu supaya korang boleh faham lah keadaan dia. Macam tu. Yang besar, yang macam tak lah, dia hitam je. Macam yang aku nampak kat sekolah dulu, yang kita tak tahu muka dia kat mana. Aku tak tahu dia pandang member aku ke, aku tak tahu dia pandang aku ke, memang tak nampak. Aku nampak hitam je. Hitamnya besar bahagian bawah. Dia membungkuk macam tu, macam dia tengok kau tengah tidur. Macam tu lah. Itu memang seram. Dah lah mula-mula seram kau segah aku macam ni. Yang segah aku tu bukan warna hitam Kalau hitam tak nampak apa, aku tak kisah. Ini yang segah aku tu memang jelas, obvious muka dia. Aku nak lukis pun aku tak tahu. Aku tak pandai sangat lukis ni. Tapi aduh, macam tu lah. Ni. Yang video yang tu, yang lepas tadi yang macam tu. Muka dia sebiji. Itu pengalaman yang kat UiTM tu, time tu lah yang betul-betul yang paling ekstrim lah yang aku pernah nampak time tu. Okay, dah sampai penghujung cerita. Aku nak tamatkan lah cerita ni. So korang jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan button like. Korang jangan lupa follow IG aku. IG aku tu. Follow jangan lupa. Kat situ pun kadang aku tak buat kat YouTube. Aku buat kat story je lah. Cerita kisah-kisah pendek aku kat situ. So, kalau siapa yang nak tengok, boleh lah follow aku punya IG. So harap korang enjoy dengan aku punya kisah seram ni. Enjoy ke? Macam biasa, mandi dulu, basuh kaki, baca doa tidur, baca 3 kul, dan kau baca ayat kursi, baru kau tidur. Kau minta Allah lindung ruh-ruh kita masa kita tengah tidur. Semoga semuanya dilindungi Allah. Okay, semoga semuanya baik-baik belaka, tiada yang berlaku perkara buruk atau malapetaka lah untuk korang semua. Okey lah. Okay, kita jumpa lagi video yang akan datang. Aku tak tahu bila lagi aku nak upload. Okay, thank you for watching. And jangan lupa subscribe again. Okay, tekan button like, okay, and follow IG aku. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.